Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya Presiden Ranti Anabayang akan berkongsi berkaitan dengan kursus BMMB 3193 Pengantar Kesusastraan Melayu. Dalam kursus ini, saya akan berkongsi berkaitan dengan pemikiran dalam karya sastra. 3 karya yang saya pilih adalah yang pertama, Seloka Mak Jenin, yang kedua, Sajak Guru O Guru, yang ketiga, Cerita Binatang iaitu Arnab dengan Kura-Kura. Jadi, saya akan mulakan pembentangan saya berkaitan dengan puisi Melayu tradisional iaitu Seloka Mak Jenin. Ini adalah teks daripada Seloka Mak Jenin. Jadi, terdapat 3 pemikiran dalam karya ini. Yang pertama, pemikiran akhlak dan moral. Jadi, saya akan menguraikan pemikiran akhlak dan moral. Pemikiran akhlak dan moral dikatakan positif dalam Seloka Mak Jenin kerana menunjukkan Mak Jenin seorang yang mempunyai angan-angan dan harapan serta kejayaan hidup yang tinggi. Sebagai contoh, anda semua boleh lihat di situ. Jadi, contoh ini menunjukkan keinginan Mak Jenin menjadi kaya supaya dapat mengawini seorang puteri. Dalam konteks moden, pemikiran akhlak dan moral dalam Seloka Mak Jenin dikatakan positif kerana menunjukkan masyarakat kini mempunyai angan-angan yang tinggi, menyebabkan mereka berusaha untuk mengejar kemewahan dan kekayaan yang mereka impikan supaya mereka dapat hidup mewah. Ini membuktikan bahawa masyarakat kini juga masih berangan-angan tentang perkara yang mustahil. Seterusnya, pemikiran akhlak dan moral dari aspek negatif dalam Seloka Mak Jenin menunjukkan Mak Jenin seorang yang tidak sedar diri semasa berangan-angan hingga menyebabkan dia terjatuh. Ini merupakan contoh akibatnya ia hilang pertimbangan lalu jatuh tersempat ke tanah, nafas berhenti, mulut berdarah, angannya tak berguna lagi. Ini menunjukkan bahawa angan-angan yang keterlaluan membuat Mak Jenin terleka dan lalai. Dalam konteks moden, pemikiran akhlak dan moral dalam Seloka Mak Jenin dikatakan negatif kerana menunjukkan masyarakat kini sering leka dan lalai tentang perkara di sekitar mereka hingga menyebabkan mereka ketinggalan informasi yang penting sama ada berkaitan dengan negara atau berita terkini. Ini membuktikan bahawa masyarakat kini mempunyai tahap imajinasi yang membuat mereka lupa bahawa dunia realiti sangat berbeza dengan dunia ekspektasi mereka. Seterusnya, pemikiran akhlak dan moral dikatakan menarik dalam seloka ini kerana menunjukkan Mak Jenin gembira dengan angan-angannya meskipun ianya tidak terjadi. Sebagai contoh, Jenin hanya dalam angan-angan, dia lupa buat seketika sambil mengangkat kedua tangan menggenggam kuat tanda gembira. Ini menunjukkan bahawa angan-angan Mak Jenin mampu memberi kebahagiaan dan ketenangan kepadanya meskipun dia tahu kebenarannya tidak dapat berlaku dalam hidupnya. Dalam konteks moden, pemikiran akhlak dan moral dalam Seloka Mak Jenin dikatakan menarik kerana masyarakat kini mempunyai pelbagai angan-angan tetapi mereka dapat menemui kebahagiaan dengan angan-angan mereka sendiri kerana setidaknya mereka mampu mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap diri. Ini membuktikan bahawa masyarakat kini mampu gembira dengan perkara yang kecil kerana kebenaran selalunya mengecewakan mereka. Seterusnya, terdapat juga pemikiran kritikan sosial seperti yang anda semua lihat. Ini pemikiran kritikan sosial dari aspek negatif. Ini pula pemikiran kritikan sosial dari aspek yang menarik. Seterusnya, pemikiran ketiga dalam Seloka Mak Jenin adalah pemikiran kemanusiaan. Ini merupakan pemikiran kemanusiaan yang dikatakan positif. Ini pula pemikiran kemanusiaan yang negatif. Dan yang terakhir, pemikiran kemanusiaan yang menarik. Jadi, dapat kita lihat bahawa tadi terdapat 3 pemikiran dalam Seloka Mak Jenin, iaitu pemikiran akhlak dan moral, pemikiran kritikan sosial, dan pemikiran kemanusiaan. Seterusnya, kita akan masuk kepada puisi Melayu moden iaitu Sajak Guru O Guru, karya Osman Awang pada tahun 1979.
Jadi, terdapat tiga juga pemikiran dalam sajak ini. Saya akan menguraikan pemikiran kekuasaan dalam sajak ini. Pemikiran kekuasaan dikatakan positif dalam sajak guru o guru kerana sajak ini menunjukkan kejayaan seorang guru yang berjaya membentuk seorang insan yang berkejaya. Mereka bukan hanya mengajar, malah berperanan membentuk seorang insan yang berguna, berilmu dan mampu berkhidmat untuk negara. Kepribadian seorang guru yang sabar dan sentiasa berusaha mencurahkan ilmu merupakan sebuah kekuatan bagi mereka untuk membentuk seorang insan yang berjaya dari pelbagai aspek. Sebagai contoh yang anda boleh lihat daripada rangkap 4 ini menunjukkan bahawa seorang guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk insan yang berjaya di masa depan kerana guru mampu mendidik insan yang berguna. Dalam konteks moden, pemikiran kekuasaan yang positif dalam sajak ini menunjukkan bahawa masyarakat sekarang mampu berjaya dengan cemerlang sekiranya mempunyai pendidikan. Ini membuktikan bahawa masyarakat sekarang juga boleh menjadi insan yang berkaliber dan berkualiti serta menyumbang kepada negara dalam pelbagai bidang. Ini juga membolehkan masyarakat mengangkat martabat negara dengan sumbangan yang diiktiraf seperti dalam bidang sukan yang banyak membanggakan negara sekaligus masyarakat tempatan kerana meraih kemenangan dalam peringkat antarabangsa. Seterusnya, pemikiran kekuasaan dikatakan negatif dalam sajak ini kerana sajak ini menunjukkan bahawa seorang guru itu hanyalah guru biasa meskipun dia telah melahirkan ratusan pelajar yang cemerlang. Ini juga menunjukkan bahawa guru tersebut hanya berkuasa dan diingati di sekolah sahaja meskipun usaha yang telah dia berikan memberi kejayaan yang sangat berharga kepada pelajarnya. Sebagai contoh, rangka 4 ini juga menunjukkan bahawa seorang guru telah melahirkan pemimpin, peguam dan penulis yang terkemuka sementara dia masih menjadi guru biasa dan darjatnya tidak berubah serta kekuasaannya masih dalam sekolah sahaja. Dalam konteks moden, pemikiran kekuasaan yang negatif dalam sajak ini menunjukkan bahawa seseorang yang telah berjaya kerana gurunya seringkali lupa untuk meninggikan darjat gurunya di mana-mana tempat hingga menyebabkan mereka lupa bahawa kejayaan mereka kini disebabkan oleh seorang guru biasa yang mengajar mereka erti kehidupan sebenar. Guru biasa yang mereka lihat semasa zaman persekolahan hanyalah memberi sedikit impak kepada kehidupan mereka. Selain itu, pemikiran kekuasaan dikatakan menarik kerana sajak ini menunjukkan bahawa seorang guru akan sentiasa diingati setiap masa dan akan kekal dipanggil cikgu meskipun dia sudah bersara atau tukar bidang profesion. Ini menunjukkan kekuasaan seseorang guru yang akan kekal dalam apapun bidang yang dia ceburi. Dia tetap guru yang mendidik anak-anak agar mempunyai masa depan yang cerah. Sebagai contoh dalam rangkap 5 dalam baris 7 hingga 10, sajak ini menunjukkan bahawa guru tersebut akan sentiasa diingati dan disanjungi oleh murid-muridnya. Dalam konteks moden, pemikiran kekuasaan yang menarik dalam sajak ini menunjukkan bahawa masyarakat kini akan mengingati setiap perkara yang telah membawa kejayaan kepada mereka hingga mereka menjadi seseorang yang bertauliah. Ini membuktikan bahawa masyarakat kini akan mengenang jasa seseorang yang berbudi kepada mereka. Jelaslah bahawa kekuasaan seorang mampu meningkatkan standar yang tinggi kepada masyarakat dalam pelbagai bidang, terutamanya bidang pendidikan, politik dan ekonomi. Setiap masyarakat mempunyai perspektif yang berbeza tetapi kekuasaan yang bermakna mampu melahirkan perasaan hormat terhadap orang lain. Jadi, terdapat juga pemikiran pendidikan dalam sajak ini. Ini adalah dari aspek positif. Ini merupakan pemikiran pendidikan dari aspek negatif. Ini pula pemikiran pendidikan dari aspek yang menarik. Seterusnya, terdapat juga pemikiran pengorbanan dalam sajak ini seperti contoh yang saya tunjukkan. Ini merupakan pemikiran pengorbanan dari aspek yang positif. Ini pula pemikiran pengorbanan dari aspek yang negatif. Ini pula merupakan pemikiran pengorbanan dari aspek yang menarik. Jadi, dapat kita lihat bahawa dalam sajak guru o guru terdapat 3 pemikiran yang ditekankan. Yang pertama, pemikiran kekuasaan. Yang kedua, pemikiran pendidikan. Dan yang ketiga, pemikiran pengorbanan. Jadi, yang terakhir adalah kita akan masuk kepada prosa Melayu tradisional iaitu cerita rakyat, cerita binatang. Seperti yang saya ambil adalah Sang Arnab dan Kura-Kura. Jadi, saya akan jelaskan
Jadi, saya akan jelaskan pemikiran kebijaksanaan dalam cerita binatang Arnab dan Kura-Kura. Pemikiran kebijaksanaan dalam cerita Arnab dan Kura-Kura dikatakan positif kerana kura-kura menggunakan akalnya untuk memikirkan strategi untuk menang dengan terus berlari meskipun ianya lambat. Sebagai contoh, tidak lama kemudian sang kura-kura tiba di pokok tempat sang Arnab tidur. Dengan tidak mempedulikan sang Arnab, sang kura-kura terus berjalan menuju garisan penamat. Ini menunjukkan bahawa kura-kura berfikiran bijak dengan tidak berhenti meskipun ianya melihat seanak tidur tetapi kura-kura tetap meneruskan lariannya. Dalam konteks moden, pemikiran kebijaksanaan dalam cerita Sang Anak dan kura-kura ini dikatakan positif kerana cerita ini menunjukkan bahawa masyarakat sekarang perlu berfikir dengan rasional tentang rancangan dalam kehidupan harian dengan wujudnya pelbagai cabaran agar tidak terjerumus dalam aktiviti yang boleh memudaratkan diri. Seterusnya, pemikiran kebijaksanaan dalam cerita ini dikatakan negatif kerana sang Arnab berfikiran cetek dan tidak menggunakan akalnya untuk memikirkan strategi kemenangan hingga menyebabkan sang Arnab tewas. Sebagai contohnya, pasti sudah jauh aku tinggalkan kura-kura. Garisan tamat pun dah dekat. Mengantuk pula aku. Baik aku tidur sekejap. Bila aku terjaga nanti, kura-kura pasti belum memotong aku, fikir sang Arnab. Ini menunjukkan bahawa sang Arnab bertindak tanpa berfikir. Akibatnya akan menyebabkan dia tewas. Dalam konteks moden, pemikiran kebijaksanaan dalam cerita sang Arnab dan kura-kura ini dikatakan negatif kerana mencerminkan masyarakat sekarang yang tidak berfikir dengan panjang sebelum membuat keputusan yang terburu-buru menyebabkan mereka mengalami kerugian dan mudah kena tipu dengan orang luar seperti kes penipuan secara atas talian. Seterusnya, pemikiran kebijaksanaan dikatakan menarik kerana menunjukkan kura-kura bijak mengawal emosinya meskipun sang Arnab memandang rendah terhadapnya dengan tidak menghiraukan sindiran yang dilakukan oleh sang Arnab. Sebagai contoh, kura-kura, kasihan aku tengok kau ni, jalan pun lambat. Bila kau mau tiba ke destinasi? Ejek sang Arnab yang memang dikenali suka mengejek yang lemah. Tak apalah sang Arnab, dah dijadikan aku begini, aku redo, kata sang kura-kura sambil terus berjalan meninggalkan sang Arnab tadi. Ini menunjukkan bahawa kura-kura bijak mengawal emosinya dan menerima dirinya dengan seadanya meskipun dipandang rendah. Dalam konteks moden, pemikiran kebijaksanaan dalam cerita Sang Arnab dan kura-kura ini dikatakan menarik kerana mencerminkan masyarakat sekarang yang bijak dalam menangani isu yang menghadapi mereka dengan sabar dan tabah tanpa melibatkan sebarang perbalahan. Masyarakat kini mempunyai daya tahan yang tinggi kerana mampu menghadapi sebarang cacian dan sindiran terutamanya dalam dunia filem. Ini membuktikan bahawa masyarakat kini mampu mengendalikan fikiran dan emosi mereka dengan baik meskipun banyak cabaran. Seterusnya, ini pula pemikiran kegigihan dari aspek positif. Ini pula pemikiran kegigihan dari aspek yang negatif. Ini pula pemikiran kegigihan yang dikatakan menarik dalam cerita ini. Seterusnya terdapat juga pemikiran akhlak dan moral. Ini adalah pemikiran akhlak dan moral yang dikatakan negatif. Ini pula pemikiran akhlak dan moral yang dikatakan menarik. Jadi kesimpulannya terdapat 3 pemikiran dalam cerita Sang Anak dan Kura-Kura. Pemikiran pertama adalah pemikiran kebijaksanaan. Pemikiran kedua pemikiran kegigihan dan pemikiran ketiga pemikiran akhlak dan moral. Jadi untuk kesimpulannya, setiap karya yang dibuat ataupun dicipta oleh mana-mana pengarang mempunyai setiap pemikiran yang berbeza berdasarkan apa yang pengarang itu rasakan. Jadi itu sahaja perkongsian daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga ini dapat membantu anda semua untuk menimba ilmu dengan lebih banyak.